Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani Khas dan sebentar tadi anda menyaksikan episod Keluarga di Pinggiran yang mana memaparkan realiti hidup dan juga cabaran ekonomi khususnya yang dialami oleh kelompok miskin bandar ketika berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 dan krisis akibat COVID-19 terus memberi kesan yang negatif khususnya bagi keluarga berpendapatan rendah di Kuala Lumpur. Dan fokusnya pada malam ini yang anda saksikan pada jam 8.30 malam tadi ia berkisar tentang impak COVID-19 khusus kepada kanak-kanak daripada keluarga B40 yang berada di bandar. Dan untuk itu di talian secara Skype pada ketika ini adalah Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal. Prof adalah profesor bagi Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-kanak di UKM dan juga merupakan Pesuruhjaya Kanak-kanak bagi Suhakam. Prof melihat kepada dokumentari dan juga program yang kami siarkan pada jam 8.30 malam tadi, bagaimana pada pandangan Prof, bagaimana kita boleh fahami isu yang membelenggu kanak-kanak dalam keluarga dan juga kelompok B40 pada ketika ini terutamanya dalam kategori miskin bandar, Prof? Ya, sebenarnya mereka ini memang dah dalam kelompok miskin bandar, ya, dan dari segi itu pendapatan keluarga itu memang terhad dan rata-rata B40 ini adalah pendapatan bawah pada 5,000, ya, dan yang paling teruk sekali yang pendapatan yang bawah 2,500. Jadi dari segi itu mereka sebelum pandemik COVID-19 ni mereka memang sudah pun mempunyai masalah tersendiri, sudah terjejas, ya. Dan apabila berlakunya pandemik mereka lebih terjejas kerana kebanyakan kalau kita tengok itu ada ibu atau bapa yang kehilangan pekerjaan, yang dibayar gaji separuh, ya. Dan kalau kita lihat kepada survey yang telah dibuat pun kita dapati bahawa 70% rata-rata, ya, miskin bandar ni mereka tak ada simpanan langsung. Jadi bila mereka tak ada simpanan, bila berlaku sesuatu yang menjejas pendapatan yang sedia ada, maka mereka tak tahu mana nak mencari perbezaan itu, nak cari pendapatan yang selebihnya. Dan kita juga dapati bahawa daripada survey yang dibuat juga 63% tu memang tidak boleh memenuhi keperluan asas pun pendapatan mereka, dan 57% tak mampu nak beli makanan, dan 56% tak mampu nak bayar hutang piutang. Jadi itu bila sebelum berlakunya pandemik mereka ada pendapatan yang cukup, tak ada saving, dan apabila berlaku pandemik dan berlaku perubahan mereka tak boleh keluar mencari rezeki tambahan, maka mereka menghadapi banyak masalah ni. Jadi bila keluarga itu terjejas, tentulah anak terjejas, ya? Dan terjejas ni kalau kita ikut tengok kan, mereka tak mampu nak beli makanan pun. Yang itu bagi saya satu jumlah yang besar, 53%, ya. Jumlah yang sangat tinggi bagi saya kerana mereka tak mampu nak beli makanan dan tidak mampu untuk membeli barang-barang asas untuk keluarga itu. Jadi dari segi itu tentulah anak-anak dari keluarga B40 ini sangat terjejas dengan berlakunya pandemik dan juga semasa PKP 1.0 dan juga PKP 2.0. Prof, daripada apa perkongsian situasi yang Prof kongsikan sebentar tadi samalah dengan apa yang kami temu bual. Salah seorangnya adalah Farah. Farah adalah antara individu yang terkesan. Farah adalah ibu kepada 4 anak, melahirkan anak pada fasa PKP yang lalu, fasa PKP 1.0, dan beliau berdepan dengan cabaran salah satunya untuk meniaga secara online. Dalam masa yang sama beliau perlu menguruskan keluarga. Jadi pada pandangan Prof, melihat kepada perkara ini, program intervensi untuk membantu keluarga yang terjejas teruk secara khususnya akibat impak pandemik dan juga impak PKP ini, adakah sudah cukup memadai untuk membantu khususnya kanak-kanak yang terjejas dan juga golongan ibu bapa yang juga tertekan akibat pelaksanaan PKP dan juga impak COVID ini, Prof? Pada pandangan saya tidak mencukupi lah, ya. Kalau kita tengok dari segi asas ni juga sebenarnya banyak keluarga B40 ni makin
menurun. Dia bukan walaupun ada bantuan-bantuan daripada kerajaan, terutamanya bantuan keuangan, bantuan makanan, bantuan itu tak sampai 16% pun daripada zakat yang saya tahu. Tak sampai 16% penambahan kepada pendapatan yang sedia ada. Jadi dari segi itu, kalaulah pendapatan itu memang dah turun semasa PKP, maka tambah sikit 16% itu tidak mencukupi. Jadi saya merasakan bahawa intervensi yang perlu dibuat dengan lebih terjurus kepada kumpulan-kumpulan ini. Sebab kalau semua nak diberikan bantuan keuangan untuk berniaga online, semua orang berniaga online, dan akhirnya mereka mengatakan bahawa tak ada siapa nak beli barang, mereka dapat pendapatan dalam RM100 bersih begitu, dan itulah yang nak dibelikan makanan tu, dan juga nak bayar sewa rumah mungkin. So dari segi itu kita tidak mengembangkan bantuan-bantuan itu. Jadi dia perlu ada tahap-tahap tertentu, ada bantuan keuangannya, ada bantuan bekalan makanan pada keluarga-keluarga tertentu yang memang tak mampu nak beli makanan asas, dan kemudiannya bantuan yang melihat kepada apa yang mereka boleh buat untuk mencari pendapatan tambahan. Sebab kalau masa PKP 2.0 ni juga kita dapati mula-mulanya tak boleh berniaga, tak ada juga kekangan-kekangannya. Sekarang ni mereka dah boleh berniaga, orang beli drive-thru ke dan sebagainya. Tapi yang berniaga di rumah pun kena memperbagaikan perniagaan. Sebab dari segi itu juga menjadi masalah kepada mereka ni. Kalau mereka tak ada handphone yang boleh menerima order, mereka tak ada internet pun nak kena bayar dan sebagainya. Yang itu yang saya rasa intervensi yang perlu segera dibuat ialah bagi kawasan-kawasan kelompok perumahan B40 ni perlu diwujudkan line internet yang segera untuk membantu mereka, dan kemudiannya mungkin ada CSO bantuan-bantuan daripada syarikat-syarikat tertentu untuk memastikan mereka ada gadget, sebab ini juga melibatkan kanak-kanak, termasuk bagi keperluan anak-anak untuk belajar. Sebab yang rasa-rasa kita dapati itu juga melibatkan anak-anak B40, mereka tak ada gadget, mereka tak ada internet line, dan akhirnya mereka tidak pergi ke sekolah lah, ataupun menghadiri sekolah atas talian. Prof, daripada apa yang Prof katakan tadi, selain daripada kita melihat kepada kebajikan dan juga apa yang perlu diberi tumpuan dalam keluarga itu, selain daripada aspek menyediakan makanan, sudah tentu tumpuan impak kanak-kanak dalam kumpulan dan juga keluarga B40 ini adalah soal pendidikan. Dan kita tahu dalam fasa sebulan 2 ini melihat kepada apa yang disebut sebagai PDPR. Jadi pada pandangan Prof, setelah lebih sebulan PDPR berlangsung dan berlaku dan juga dijalankan ini, apakah wujud risiko keciciran dalam mana kita melihat pada aspek pendidikan dan juga pelajaran khusus untuk kanak-kanak miskin bandar ini, Prof? Memang kita bimbang mengenai keciciran anak-anak ini, sebab survei yang dibuat oleh UNICEF sebelum ini masa PKP pertama, dan masa itu saya ingat bulan Ogos begitu, dinyatakan bahawa kebanyakan kanak-kanak B40 ataupun miskin bandar ini yang ditemu bual mengatakan mereka dah tidak berminat untuk pergi ke sekolah atas talian pada tahun ini, tahun 2021. Itu sangat membimbangkan, dan jumlahnya lebih tinggi pada pelajar perempuan daripada pelajar lelaki. Dan mereka mengatakan kenapa mereka tidak berminat untuk menyambung pelajaran itu, sebab mereka dah tercicir dah pada tahun 2020 pada masa PKP 1.0 tu. Dan sekarang nak pergi kepada PKP yang kedua. Dan bila sampai kepada PKP kedua ini, masih kita menumpukan kepada pembelajaran atas talian, dan lepas banyak menyuarakan bahawa kerajaan perlu mengadakan, Kementerian Pendidikan perlu mengadakan pembelajaran TV pendidikan, barulah diperbagaikan. Itu pun tak cukup, sebab bagi saya TV pendidikan untuk beberapa jam sehari itu tidak mencukupi untuk mencakupi semua anak-anak yang ada di sekolah rendah dan juga menengah. Dan itu adalah cabaran yang paling besar, dan saya sangat bimbang anak-anak B40 yang ada di bandar ini, miskin bandar ini, akan tercicir terus daripada arus perdana pendidikan, kerana mereka memang dah ketinggalan setahun tu. Tahun 2020 dah tertinggal banyak. Ni masuk tahun 2021 Februari je sudah banyak mereka menyatakan kekecewaan mereka kerana apa yang mereka perlukan masih belum mereka perolehi. Mereka perlukan gadget, mereka perlukan line internet, dan juga dari segi kemudiannya terpaksa berkongsi gadget-gadget ini dengan
adik-beradik yang ramai itu dan duduk dalam satu rumah. Dalam masa yang sama, ibu juga cuba menjual kuih, membuat perniagaan atas talian. Itu cabaran yang sangat hebat dan bagi saya sesuatu perlu dilakukan segeralah untuk memastikan anak-anak ini tidak terus-terus keciciran. Prof, kalau kakak boleh saya nak ulas sedikit daripada episod pertama, kedua, ketiga dan malam ini yang keempat. Kalau yang pertamanya berkaitan dengan ketua isi rumahnya adalah wanita, ibu tunggal, kemudian warga emas dan juga warga OKU semalam, dan malam ini kanak-kanak. Kesemua ini bagaimana Prof melihat kepada aspek, kalau kita selain daripada aspek pendapatan, ekonomi dan juga pendidikan, kita melihat kepada aspek psikologi dan juga kesihatan mental untuk anak-anak ini. Mungkin Prof ada kajian yang Prof lakukan dan mungkin apa pandangan Prof berkaitan dengan aspek kesihatan yang kita beri fokus kepada kesihatan mental untuk kanak-kanak B40 ni, Prof? Sebenarnya memang bukan saja kajian, survey yang telah dibuat yang menunjukkan bahawa kesihatan mental agak sangat meningkat dan terganggu bagi anak-anak ini dan juga bagi keluarga. Dan kita juga mendapati bahawa jumlah penderaan kanak-kanak yang meningkat dan kemudiannya keganasan rumah tangga yang berlaku masa PKP ini juga meningkat. Walaupun ada yang mengatakan data itu sebenarnya menurun. Tapi kita kena ingat tahun 2019 tinggi, lepas tu tahun 2020 sama tinggi tapi kurang sedikit saja. Bagi saya 8.5% kurang tu tidak mencukupi untuk mengatakan bahawa memang tak berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak atau keganasan rumah tangga. Jadi bagi saya kita perlu melihatnya secara keseluruhan dan kesan itu sangat tinggi. Bayangkan dalam survei UNICEF juga sebelum ini, kita dapati bahawa anak-anak daripada kumpulan ini juga bimbang. Bimbang tu merasa susah hati, dia tengok makanan tak cukup, dia risau. Dia ada kerisauan takut mak ayah dia kena COVID-19. Dia juga risau saudara mara atau jiran tetangga dia kena COVID dan nanti dia tak ada siapa nak tinggal dengan dia dan siapa nak beri dia makan. Ini mengganggu emosi ya. Dan kita kena ingat juga dalam masa PKP pertama itu dan sekarang yang kedua, mereka tinggal dalam satu rumah dan mereka tidak dibenarkan keluar, tidak boleh pergi ke sekolah dan isu-isu yang mereka juga terfikir bagaimana mereka nak melalui proses pembelajaran di rumah dengan tiadanya alat dan sebagainya. Ini semua mengganggu dan bagi saya kita perlu bertindak segera untuk membantu mereka ini. Dan saya tahu kementerian telah mewawarkan taliannya dan kita juga menggalakkan supaya pergi ke pegawai-pegawai yang ada kaunseling dan psikologi ini boleh turun ke padang dari masa ke semasa memantau kumpulan anak-anak ini supaya mereka dapat dibantu secara terus ya, bukan hanya dari segi nak menunggu mereka menelpon dan sebagainya. Kalau tidak akan berterusan dan mereka akan merasa sangat tertekan dan ini sangat bahaya kepada kanak-kanak ini. Okey, sentiasa tak cukup masa dengan Prof Datuk, tapi jika ada kesempatan di lain waktu mungkin kita boleh membawa topik ini kanak-kanak daripada kumpulan ataupun daripada keluarga B40 dalam diskusi yang lebih panjang. Itu tadi Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-kanak dari UKM. Prof juga adalah pesuruhjaya kanak-kanak daripada Suhakam atas perkongsian dan juga pandangan analisis sedikit berkaitan dengan apa yang kita sebut dan juga kita beri tumpuan pada malam ini, impak kepada PKP dan juga impak daripada COVID-19 khususnya bagi kelompok dan juga bagi golongan kanak-kanak daripada keluarga B40. Sekian dari saya Fauzin. Salam hormat.